Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu nak sambung 8.3 pantulan cahaya. Okey. Kita dah belajar sebelum ni, cermin SATA mengaplikasi konsep pantulan cahaya. Jadi kita nak tengok dulu apa ciri-ciri imej pada cermin SATA. Okey, yang pertama adalah imej dia tegak. Tegak ni maksudnya kalau kita berdiri, kepala dekat sebelah atas, imej kita pun sama juga, kepala dekat sebelah atas juga. Ada ke imej terbalik cikgu? Ada. Okay, cikgu tunjuk contoh kamu tengok ni, ini objek dia, lilin ni ke atas. Tapi imej kat dalam dia terbalik ke bawah. Okey, cuma dia adalah syarat-syarat dia, titik fokus dia. Okey, itu kamu akan belajar dengan lebih mendalam lagi dalam fizik nanti. Okey, yang kita belajar hari ini untuk cermin SATA, imej dia tegak. Okey, yang kedua, saiz objek sama dengan saiz imej. Okey, katalah saiz objek, ketinggian objek ni kita katalah 150 cm. Maka imej dia pun ketinggian dia adalah 150 cm. Sama sahaja. Okey, seterusnya jarak objek sama dengan jarak imej. Jarak objek tu macam mana? Jarak daripada skrin ke objek, ataupun jarak dari objek ke skrin. Okey, jarak imej adalah jarak daripada skrin ke imej ataupun dari imej ke skrin. Okey. Jarak objek, katalah yang ini jarak objek 1 meter. Maka jarak imej pun 1 meter. Okey. Saiz dia sama. Jarak objek dengan jarak imej pun sama. Okey, seterusnya adalah songsang sisi. Apa maksud dia? Okey, kamu tengok objek ni Okey, lelaki ini dia angkat tangan mana ni? Dia angkat tangan kanan. Okey, tetapi imej dia angkat tangan kiri. Terbalik So ini kita panggil songsang sisi. Okey, contoh ambulans. Kenapa ambulans dia tulis terbalik macam ni? Supaya bila kita berada dalam kereta kita kat depan ambulans, kita tengok melalui cermin pandang belakang, kita akan nampak tulisan yang betul, ambulans. Okey? Itu dia pakai konsep songsang sisi. Okey, ciri seterusnya adalah maya. Okay, apa maksud maya? Maya maksudnya imej dia tidak boleh terbentuk pada skrin. Kita tengok dia seolah-olah imej tu berada dalam skrin. Okey, bukan betul-betul pada skrin. Baik, sekarang kita nak masuk kepada hukum pantulan cahaya. Okay, katalah kita ada cermin SATA, kita letak atas kertas A4. Kemudian, kita buat satu garisan yang bersudut tegak. Sudut tegak ni maksudnya 90 darjah. Okay? Kita buat garisan bersudut tegak, ini kita panggil garis normal. Okay, kemudian kita ada kotak sinar. Kita tujukan cahaya ke cermin SATA. Ini kita panggil sebagai sinar tuju. Kemudian cermin SATA dia akan pantulkan balik cahaya itu, kita panggil ini sinar pantulan. Okey, sudut di antara ataupun dari sinar tuju ke garis normal, ini kita panggil sudut tuju ataupun I. Okey, sudut dari sinar pantulan ke garis normal, ini kita panggil sudut pantulan ataupun R. Okey. Baik. Kalau dalam makmal kita buat eksperimen, macam inilah bentuk dia. Okey. Kotak sinar, cermin SATA, sinar tuju, sinar pantulan, garis normal. Okey. Katalah kita gunakan sudut 20 darjah. Okey. I sama dengan 20 darjah. Maka untuk pantulan dia, R dia juga adalah 20 darjah. Dia sama sudut tuju dengan sudut pantulan adalah sama. Okey, kalaulah kita guna sudut tuju
Okey, I 30 darjah. Berapa R dia? Berapa R dia? Sama juga 30 darjah. Okey, kalau kita guna I dia 40 darjah. Okey, berapa R dia? Sama juga R dia adalah 40 darjah. Okey? Kat sini dia sebenarnya mematuhi hukum pantulan. Iaitu yang pertama, sinar tuju, sinar pantulan dan garis normal berada pada satah yang sama. Okey? Sinar tuju, sinar pantulan, garis normal semua pada satah yang sama. Okey. Sudut tuju I, ini I kecil ni. Sudut tuju I adalah sama dengan sudut pantulan R. Okey, I sama dengan R. Okey. Katalah kita ada soalan. Nyatakan sudut pantulan R. Sekarang ni dia bagi sudut yang kat luar. Jadi, nak tahu R, kita kena cari dulu I. Okey. Jadi kat sini, kalau kat luar ni 35 darjah, I berapa? I sudut tegak 90 darjah. Okey, 90. Okey, I tolak 35 darjah. So, kita dapatlah 55 darjah. Kalau I 55 darjah, R berapa? Sama juga. R adalah 55 darjah juga. Okey, boleh ya? Okey, so kita nak tengok apa aplikasi pantulan. Apa kepentingan pantulan ni dalam kehidupan harian kita. Okey, yang pertama kon. Kon ni kalau hari biasa kita nampak biasa je kan. Kalau waktu siang. Okey, tapi waktu malam sebenarnya yang garisan putih ini, okey, dia akan memantulkan cahaya. Yang putih ni, cahaya daripada lampu kereta kita kena pada warna putih ni, dia akan pantulkan balik ke mata kita, jadi kita nampak seolah-olah dia bercahaya. Okey, sama dengan jaket ni. Jaket keselamatan kalau waktu siang kita nampak dia biasa sahaja, tapi pada waktu malam sebenarnya garisan ini dia akan memantulkan cahaya. Okey. Kalau ada kenderaan lain dari belakang, okey, kena cahaya lampu, okey, cahaya lampu kena pada bahagian lain ni, dia akan pantulkan balik cahaya ke mata pemandu. Okey, ataupun papan tanda ni. Papan tanda, okey, waktu siang macam ni, waktu malam tulisan-tulisan itu okey, akan dipantulkan balik. Dia boleh memantulkan cahaya. Okey, cahaya lampu kena pada cahaya lampu kereta kita kena pada papan tanda, dia akan pantulkan balik ke mata kita. Okey, so itu adalah antara konsep-konsep pantulan cahaya. Okey, boleh Okey, kita akan jumpa lagi nanti untuk tajuk seterusnya. Terima kasih.